Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi untuk hari ini kita akan sambung untuk chapter 4 iaitu System of Body Electronic. Jadi untuk chapter 4 ni kita ada beberapa tajuk utama iaitu Central Locking System dan juga Power Window. So untuk Central Locking System ataupun kunci kuasa sepusat adalah sistem untuk nak lock kita punya pintu kenderaan secara keseluruhan. Okay, sebagai contoh, bila kita lock kita punya kereta gunakan kunci ataupun kita gunakan remote, automatik empat-empat ataupun keseluruhan pintu kita akan lock. Okay, jadi selalunya untuk central lock system ni dia akan combine sekali dengan sistem alarm atau sistem anti-theft dan juga immobilizer. Okay, immobilizer ni pun adalah salah satu sistem untuk anti-theft, untuk anti kecurian. Okay. Jadi selalunya untuk central lock system ni kebanyakannya dia akan kawal 4 pintu lah. Pintu utama iaitu pintu driver dan juga 3 pintu passenger dan juga satu lagi adalah pada pintu belakang, back door ataupun trunk. Okay. Yang mana yang MPV dan sebagainya, dia ada satu lagi pintu di belakang kan. Okay, jadi ada 5 lah. 5 yang akan dikawal. Okay. So kebanyakan dalam sistem central lock system ni dia menggunakan sistem elektrik dan ada juga yang menggunakan sistem pneumatik, tapi jaranglah menggunakan sistem pneumatik. Dan sekarang ni kebanyakannya semuanya menggunakan sistem elektrik iaitu menggunakan servo motor. Okay, jenis DC. Okay, jenis DC, direct current motor untuk nak kontrol kita punya central lock. Okay, ini adalah contoh komponen untuk central lock. Ini yang paling umum yang boleh dapat di kedai-kedai aksesori ataupun aftermarket part, yang mana ini adalah dia punya actuator penggerak. Actuator ini mempunyai DC motor di dalam dia. DC motor inilah yang akan gerakkan kita punya plunger ini. Okay. Jadi dia ada 4, yang kat sini ada 4 actuator. Okay. Satu untuk driver, okay, bahagian driver side, dan yang 3 lagi adalah untuk bahagian passenger side. Okay. Yang ini adalah dia punya central lock module. Okay. ECU kecil untuk central lock. Dia bukan ECU tapi dia adalah modul lah. Okay. Dia adalah modul yang kecil untuk central lock. Okay. Yang ini adalah dia punya wiring harness dia. Okay. Wire hard wire. Dan ini adalah dia punya connecting rod untuk central lock. Dan yang lain-lain ni adalah dia punya latch dan juga dia punya mounting. Okay, ini adalah binaan di dalam kita punya actuator, door lock actuator ataupun servo motor, yang mana dia menggunakan motor DC kat sini. Motor DC ni ada 2 wire. Motor DC direct current yang disambungkan menggunakan sistem gear. Yang ini adalah jenis worm gear. Yang ini adalah spur gear. Dan ini lagi satu ada jenis rack. Okay, rack gear. Yang mana bila motor ini berpusing, gear sistem gear ini akan tolak kita punya plunger, sama ada naik ataupun turun. Okay, ini pun salah satu daripada binaan di dalam actuator. Kita tengok, ini dia punya DC motor. Kalau awak main kereta control ke kan, ini adalah motor. Motor Tamiya kan. Okay, dia ada 2 wire, iaitu wire color merah dan juga color hitam. Jadi wire itu kita supply salah satu daripada wire itu supply positif dan satu lagi negatif, dia akan pusing. Kalau positif negatif dia terbalik, jadi pusingan dia akan terbalik. Okay, jadi untuk nak kontrol dia punya arah dia, iaitu untuk naik dan turun, dengan cara kita kawal aliran 12 volt, aliran positif. Okey, di dalam kita punya pintu dia ada beberapa binaan dia yang kita tengok kat sini kat gambar ini. Ini adalah yang C, ini adalah dia punya actuator. Okey, actuator di dalam ni yang mana disambungkan menggunakan connecting rod. Ini connecting rod dia. Okey. Ini connecting rod ni dia akan sambung sampai ke dia punya yang tuil dekat kita punya pintu tu, sama ada yang naik turun ataupun yang dekat tepi yang kita tarik kan. Okey.
Yang itu, dan juga yang bahagian B ni dia punya door latch. Door latch ni lah yang akan lock kita punya pintu kita tu. Dekat bahagian pintu kita tutup saja, dia akan masuk. Okey, bila kita tarik kita buka kan. Jadi dekat bahagian situ dia lock kan. So bila kita tarik dia buka daripada luar, tak boleh dibuka. Okey. Bila kita tarik pintu door handle tu daripada luar, dia tak dapat buka sebab bahagian latch ni dia akan kunci. Okey, kunci okey menggunakan sistem connector rod ni kepada kita punya actuator. Okey, ini adalah juga contoh actuator. Actuator. Okey. Ini adalah binaan yang simple lah. Okey. Untuk actuator ni berfungsi, yang bahagian sini adalah dia punya lock. Ini adalah lock, dia punya switch lock unlock tu. Okey. Okey, ini dua ini adalah relay, 1 2. Dua-dua relay ni akan berfungsi serentak dengan cara menukarkan arus positif. Okey, menukarkan yang ini. Yang 12 volt tu. Okey, 12 volt ni dia akan ambil salah satu. Okey, di wire mana dia akan supply. Okey, sebagai contoh untuk lock pada bahagian atas ni, yang color biru dia akan pergi ground. Okey. Yang biru dia pergi ground, yang merah dia akan pergi kepada kita punya actuator. Jadi lock dia akan tolak. Bila unlock dia akan terbalik. Okey, jadi dua-dua relay ni akan bergerak serentak. Satu dia akan ambil yang positif dan satu lagi akan ambil ground. Bila kita terbalikkan unlock, dia akan satu lagi yang akan pergi kepada positif dan satu lagi akan jadi ground. Okey, itu yang paling simple lah. Yang paling simple, lock dan unlock. Ini pun dia punya diagram untuk central lock system, yang mana ini lebih complicated, yang mana dia akan bagi kepada kita supply. Okay. Hot all times ni mana kata dia dapat supply 12 volt direct. Okay. Jadi ini pada bahagian right door lock switch. Okay. Pada bahagian utama pemandu. Ini pula adalah pada bahagian relay. Okey, ini adalah pada bahagian M ni adalah pada bahagian pintu kereta. Okey. Sama ada left ataupun right. Okey. Selalunya pada bahagian kunci apa nama tu? Pada bahagian handle di dalam kenderaan, pada bahagian latch tu, yang bahagian lock kita punya pintu tu, selalunya dia akan ada satu sistem untuk kita nak lock secara manual, iaitu menggunakan kunci. Okay. Selalunya kita akan gunakan kunci pada bahagian pintu, ada lubang untuk kunci. Kunci itu direct dia akan kuncikan pada bahagian central lock. Okay. Jadi kalau kita kunci satu, iaitu pada bahagian sama ada bahagian driver ataupun bahagian driver dan passenger, ada lubang untuk kunci ni. Bila kita kunci salah satu, automatik 4-4 ataupun ke 5-5 pintu kita akan dikunci. Okay, ini adalah kunci secara manual. Okay. Dan ada juga sistem yang menggunakan deadlocking facility ataupun deadlock. Untuk deadlock ni, bila kita kunci secara luaran menggunakan kunci kereta ni, okay, bila kita lock pakai kunci kat luar ni, automatik bahagian tombol yang central lock di dalam kenderaan, di bahagian dalam kabin, kalau kita buka pun kita masih tak boleh nak buka pintu. Itu dipanggil deadlock. Pada kata dia kunci untuk mengelakkan kereta itu dibuka secara paksaan. Okay, melainkan gunakan kunci dia yang betul. Okay. Sebagai contoh, kalau kereta kita cermin dia dipecahkan, orang ketuk cermin, okay, dia masuk tangan, dia buka switch pintu daripada dalam, masih juga tidak dapat buka pintu disebabkan oleh deadlock. Okay, sistem deadlock. Yang ini untuk security lah, untuk security. Tapi sebenarnya orang tu boleh masuk juga kot tingkap, kan? Tak perlu buka pintu. Okay.
Jadi ini ada penerangan dia, sama juga macam yang saya cakap tadi. Okay. Dia tidak dapat dibuka daripada dalam lah. Contoh kalau ada orang pecahkan cermin, buka daripada dalam, okay. Untuk keluar, untuk buka pintu, memang tak dapat sebab ada sistem deadlock. Tetapi deadlock ini kalau kata kereta kita dibuka, okay, dibuka secara daripada luar, kita masuk, cucuk kunci, tutup kenderaan, bila kita pakai sistem kita punya central lock, dia tak akan jadi deadlock. Okay. Jika ada orang, jika ada kunci di dalam kenderaan, okay, deadlock ni tak akan bermainkan peranan. Sebabnya itu adalah untuk security. Jika bagi contoh kereta accident ke apa ke, orang tu boleh buka daripada dalam. Okay. Itu adalah untuk safety lah. Kecuali jika kenderaan dikosongkan, okay, ditutup daripada luar dan juga dikunci daripada luar, baru deadlock akan memainkan peranan. Okay, selain daripada menggunakan kunci, okay, central lock juga boleh digabungkan bersama-sama dengan ini, remote. Okay, remote control door lock. Yang ini yang paling famous lah. Sekarang ni kalau kita beli kereta pun, yang paling command pun dia akan bagi yang ni lah, sistem ni, remote control door lock. Yang mana ada dua button. Ada dua button macam ni. Okay. Button lock unlock dan satu lagi button untuk alarm. Ini untuk nak bunyikan horn ataupun bunyikan dia punya siren. Okay. Satu lagi untuk lock unlock. Ada juga yang jenis dua button, satu lock, satu unlock. Okay. Bergantung kepada manufacturer lah. Okay. Jadi untuk sistem remote control door lock ni, dia menggunakan radio transmitter. Yang ni, remote ni adalah radio transmitter. Dia akan mengeluarkan gelombang radio yang akan diterima gelombang itu di dalam kenderaan kita melalui sistem central lock modul punya receiver. Dia ada receiver pada bahagian central lock modul. Okay. Jadi bila kita tekan kita punya transmitter ni ataupun remote ni, gelombang radio tu dia akan diterima oleh bahagian central lock di dalam kenderaan. Okay. Dan remote ni dia menggunakan sistem rolling code teknologi. Setiap kali kita tekan ni, dia ada kod dia tersendiri, coding dia. Okay, kod dia dalam bentuk kod binary. Okay, gelombang radio ni dia akan datang dalam bentuk kod. Okay. Ini adalah dia punya diagram ataupun block diagram yang paling simple lah untuk central lock system ni. Okay, pernah keluar exam yang macam ini, dia suruh lukis block diagram berkenaan dengan central lock system dan juga dia suruh terangkan macam mana central lock system menggunakan remote control ni berfungsi. Okay, jadi awal-awal kita lukis yang ini, okay, iaitu remote control. Okay, remote kita ni ataupun transmitter. Transmitter gelombang radio dia akan diterima oleh remote control receiver. Okay, ataupun radio control receiver. Receiver ini dia akan terima isyarat daripada kita punya remote. Okay, remote hantar gelombang radio, receiver akan terima dan dia akan hantar isyarat itu kepada door lock modul, door lock control modul ataupun pada bahagian central lock modul yang kecil tadi. Okay, central lock modul tu tadi dia akan terima isyarat sama ada kita punya kod tu betul atau tak. Kalau kod yang betul, dia akan bagi signal kepada main body ECU. Ini ECU pada kereta lah. Okay, jadi ECU kereta dia kata kita punya signal betul. Bila betul, barulah kita punya pintu kereta dapat di-unlock, dapat dibuka. Okay, jika gunakan kita remote yang lain, dia tak dapat terima signal ataupun signal yang salah. Jadi door lock control modul ni dia akan cakap, okey, signal tak betul, jangan buka. Macam tu je, simple. Okay. Jadi untuk remote control operation ni dia menggunakan short range radio transmitter. Okey, gelombang yang jarak pendek. Okey, jarak pendek. Jarak dah lebih kurang dalam 10 meter macam tu. 10 meter pun jauh dah. Okey, bergantung pada kita punya remote ni lah. Ada orang pasang tambah wire kat dalam ni untuk tambahkan lagi gelombang bagi jauh kan. Okey, itu bergantung pada manufacturer, tapi dia menggunakan sistem gelombang jarak pendek. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan kenderaan kita. Okay, jadi bila kita push button, kita tekan je button, okay, coded signal
by radio wave to receiver unit ke, which lock or unlock ke. Okey, dia akan hantar kod signal gelombang yang mempunyai kod kepada kita punya receiver dekat dalam kenderaan. Jadi gelombang radio tu, kod tu dia akan baca dahulu adakah kod tu bersesuaian dengan yang telah disimpan di dalam ECU kita. Okey ya. Ini contoh pada gambar ni. Okay, ini dia punya remote. Ini dia punya apa nama tu, central lock module. Dalam central lock module ni juga dia ada dia punya receiver. Kadang-kadang ada juga yang dia receiver di luar macam tu. Okey. Okey, ni yang saya terangkan tadi juga. Ini adalah contoh-contoh remote control. Okey, remote untuk central lock system. Ada yang dia combine sekali dengan kunci, ada yang asing. Okay. Jadi untuk central lock system ni dia menggunakan kod, okay, jadi rolling kod. Kod ni akan berubah-ubah. Okay, kod dia adalah kod jenis 40 bit kod, 40 bit kod. Dia adalah kod yang mempunyai 40 bit. Okay. Mana kata setiap kali kita tekan ni 40 bit kod ni dia akan dihantar ke kita punya receiver. Okay. Dan ada pelbagai-bagai, dia bukannya kod yang sama, kod dia akan running, kod dia akan berbeza-beza. Setiap kali kita tekan, kod dia berbeza. Okay. Jadi kita ada lebih kurang 1 trilion possible code untuk satu remote ni. Sekali kita tekan, kod dia adalah 1 dalam 1 trilion lah. Okay. Jadi susahlah untuk nak kita tekan kereta lain yang terbuka kan. Okay. Ada kemungkinan tapi jarang-jarang berlaku. Jadi receiver kita akan terima 40 bit code ni, okay, sebab kita punya receiver dia dah ada program dia sendiri. Setiap kali kita tekan remote, 40 bit code tu dia akan dibaca oleh kita punya receiver. Dia akan simpan dalam kita punya central lock module. Jadi central lock module tu dia ada simpanan banyak kod-kod, okay, running code. Running code dia pun dia ada turutan dia. Jadi setiap kali kita tekan, dia ada turutan dia. Okay. Kalau turutan tak betul, dia tak akan terbuka. Okay. Ini adalah di dalam kita punya remote control. Remote ini dia punya transmitter dia, dan dia ada punya chip. So ini adalah pada bahagian button-button lah. Okay. Menggunakan bateri kat belakang. Jadi di dalam kita punya central lock system kita, pada bahagian modul central lock, dia menggunakan pseudo random number generator. Okay. Pseudo random number generator tu adalah bila kita tekan kita punya remote, 40 bit kod yang dihantar adalah berbeza-beza. Okay. Berbeza-beza. Jadi kod di dalam kita punya modul tu dia akan generate, dia akan terima signal, okay. Dia akan baca adakah signal itu bersesuaian dengan kita punya central lock. Okay. Sebab dia berubah-ubah dan juga ikut turutan. Jadi di dalam kita punya receiver modul tu, okay, dia dah ada generator untuk 40 bit code tu. Kalau kod tu adalah betul, jadi dia akan bagi signal kepada ECU kita untuk unlock kita punya kenderaan. Okey, jadi untuk remote kita ni dia sebenarnya dia ada 256 possible valid code. Okay. 256 kod yang akan running. Okey, jadi setiap kali kita tekan kita punya ni, dia akan hantar satu 40 bit code. Setiap kali kita tekan adalah kod-kod yang berbeza. Sehingga 256 possible code. Okay, 256 kod. Jadi, kalau kata kereta kita duduk jauh. Kita bawa remote. Okay, kita bawa remote. Lepas tu kita tekan kita punya button ni. Okay. Kalau kita tekan tak cukup 256 kali, kita pergi dekat kereta, kita masih boleh buka kereta.
Andai kita tekan lebih daripada 256 kali, kali ke 257, awak pergi ke kereta, awak tekan, dah tak boleh buka. Sebab apa? Sebab dia punya running code ni dah lain. Okey, turutan dia dah lain. Jadi, itulah kalau boleh janganlah gunakan kita punya kunci ataupun remote ni, duk berzikir lah, tekan kan. Okey. Jadi, ada beberapa cara untuk kita nak dekat Shopee ataupun dekat online pun ada jual. Yang ni remote extra, Prodol, Proton dan sebagainya ada jual remote. Kita boleh duplicate remote ini. Okay, kita boleh synchronise-kan remote kita ni ke kita punya receiver. Okay. Ada pelbagai-bagai cara kat luar sana, ada bergantung pada manufacturer. Salah satu cara dia adalah paling senang, kalau Prodol punya sistem. Okay, masuk kunci ini masuk ke kita punya ignition switch, on off. Okay, sebanyak, kalau kat sini dia cakap 8 kali. On off sampai 8 kali, sampai alarm bunyi alarm bunyi. Bila alarm bunyi itu makna kata kita punya receiver tu dia bersedia untuk nak menerima signal. Okey, dia dah reset. Jadi kita ambil kita punya kunci, kita punya remote, tekan. Time tekan itu receiver dia akan simpan kita punya kod. Okey, jadi kalau kita ada dua remote, kita kena tekan satu remote ini dan tekan lagi satu remote. Jadi kita akan duplicate. Kita dapat pakai dua-dua remote. Okey. Bila tekan satu, kita tekan lagi satu. Okey. Lepas tu baru off kunci, cabut, baru kita tekan balik. Kalau buka, mana kata kita punya remote dah disynchronize. Okey. Kita punya transmitter kita dah synchronize dengan kita punya receiver, dengan modul untuk central lock. Okey. Boleh ya? Jadi sebenarnya senang saja nak tukar ataupun nak duplicate kita punya yang ni, kita punya remote. Dalam YouTube pun ada cara dia. Kalau awak beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada pun, kalau awak nak duplicate, awak nak pasang, nak beli remote baru, dia dah bagi step dia macam mana nak buat. Okay. Untuk Prodol, untuk Proton, untuk Toyota dan macam-macam lagi. Ada cara dia sendiri. Okey. Sekarang ni teknologi sekarang dia dah ada central lock system menggunakan passive entry system. Passive entry ni kita dah tak perlu nak tekan-tekan. Okay, tak perlu nak tekan-tekan remote ni. Remote ni masih ada button. Kalau kita bawa kita punya remote letak dalam poket, okay, sekarang ni dah ada yang jenis remote saja, tak ada kunci kan. Itu jenis passive entry system. Okay, jadi kita letak kita punya modul kita ni, kita punya transmitter ni di dalam poket. Pergi dekat kereta, pada bahagian tombol buka pintu tu, dia ada satu button. Tekan button, automatik kita boleh masuk. Kalau kita keluar, kita tekan button tu, dia akan kunci. Tak perlu lagi tekan button pada bahagian yang ni. Okay, pada bahagian remote. Dan kita start engine pun, tekan push button je. Okay, push button, start. Engine start, tekan. Okay, dah tak perlu masuk kunci. Itu jenis passive entry system. Okay, makna kata dah tak ada dah kunci-kunci macam ni. Yang ni tak ada lah. Dia bagi satu dia macam ni. Letak dalam poket. Okay, yang tu dia menggunakan sama juga sistem radio jarak dekat, short range radio signal, yang mana radio tu dia akan detect kita punya signal ni. Okay, transmitter ini dia akan detect kepada kita punya receiver di dalam kenderaan. Okay. Receiver tu dapat detect kita punya kod yang betul, kita boleh tekan direct terus button, boleh buka pintu dan kita boleh start engine. Okay. Kalau kata kita pergi dekat kereta, yang ini tak ada, duduk jauh, tekan pintu pun tak boleh buka sebab dia tak dapat signal dia. Okey. Dia lebih kurang macam kalau bayar tol dekat tu, macam RFID lah. RFID kena tag kan. Macam bayar tol Touch and Go dan sebagainya tu lah.
Jadi keyless entry system ni pun dia sama juga macam dengan remote biasa. Cumanya yang ini dia direct kepada kita punya ECU lah. Okey, sebab kita nak start engine sekali. Okey. Jadi untuk keyless entry system yang remote dia ni, dia sama juga dia mengeluarkan signal yang mana signal ataupun encrypted code. Kod dia tu akan dibaca melalui receiver di dalam ECU kita untuk bahagian central lock. Okay, dia akan baca kod tu, kod yang betul dia akan bagi signal kepada ECU, barulah ECU akan membenarkan passenger ataupun orang untuk buka pintu dan juga start engine. Jadi untuk sistem keyless entry system ini, jadi kita punya remote ni ataupun kita punya kunci ni, sebab remote dia tu selalunya dia ada kunci sekali kat dalam. Okay, remote dia ni kita letak dalam poket saja, tak perlu masukkan kunci, tekan engine start stop. Okay, push button saja. Jadi kalau kata kita punya keyless entry system dah disarm ataupun dah dibuka, mana kata kita dah boleh start engine, kalau kata kita keluar daripada kereta, kita bawa kita punya remote sekali, kita keluar daripada kereta, kereta masih running, adakah enjin akan mati? Okay. Enjin akan still running. Okay, still running. Kalau kata awak terlupa tutup enjin, awak tutup kereta, awak jalan kan. Kereta tu akan still running sehinggalah petrol habis. Okay, bergantung pada manufacturer jugalah. Ada yang jenis-jenis yang kenderaan yang high end ataupun yang mahal sekarang ni, dia dah ada berapa, dia ada di punya range dia. Kalau ini jauh berapa meter daripada kereta, automatic engine akan mati. Sebagai contoh, ada contoh sebagai saya pernah tengok video, ada satu kereta Mercedes, okay, dicuri. Dia pakai keyless entry system, dia pergi isi minyak, okay, engine running, dia tak tutup engine, dia isi minyak, okay, dia ada orang datang, rompak kereta dia dan bawa lari kereta tu. Okay, kereta dia bawa lari dalam berapa meter saja. Okay, orang tu dulu masih lagi ada dekat sisi minyak. Kereta tu dia bawa lari, tiba-tiba kereta tu mati sendiri. Okay, itu adalah salah satu pada untuk mengelakkan kecurian lah. Itu yang jenis high end lah. Kalau yang biasa punya jenis keyless entry system, dia masih lagi engine boleh running, walaupun remote ni dah jauh daripada kenderaan. Okay, untuk yang high end, kalau jauh dalam berapa meter, dia akan matikan enjin. Okay. So itu saja dulu untuk bahagian central lock system. Okay. Jadi nanti kita akan sambung untuk bahagian power window system. Okay. Kalau ada apa-apa masalah atau apa-apa yang tidak faham, boleh direct tanya saya ataupun boleh direct PM ataupun WhatsApp saya. Saya akan cuba jawab apa yang awak tak faham. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.